Okey, untuk sesi kali ni awak boleh tengok buku teks awak muka surat 8 yang mana kita akan cerita tentang apabila objek berada dalam keadaan yang pertama pegun, yang kedua bergerak dengan hal laju seragam, yang ketiga bergerak dengan pecutan seragam. Okey, yang pertama saya bagi situasi yang pertama. Andaikan satu objek ataupun kita sebagai contoh buku, okey di atas ni, di atas meja. Okey, first kali apa yang awak perlu tahu adalah dalam satu objek tu bila berada dalam keadaan pegun ada beberapa daya yang dikenakan ke atas objek tersebut. Yang pertama sekali adalah berat W. So, yang mana kalau belajar sebelum ni tingkatan 4 kita belajar W sama dengan mg. Tapi tak jatuh ke bawah sebab apa? Kita ada daya yang ada meja yang menahannya. Jadi kita akan ada satu lagi daya kita panggil R ataupun tidak balas normal. Okey, so ni yang pertama lah. Okay, sama juga kalau tengok buku teks awak. Okey, so ni buku teks awak. So yang pertama W berat buku, yang R tu adalah tidak balas normal. Sama juga dengan modul saya ni sama ni. Okey, situasi yang kedua boleh kita kaitkan dengan cermin. Allahu Akbar. Apa dengan spring? Spring ni okey berada objek yang mana diikat pada spring. So yang pertama sekali kita ada berat. Lepas tu ni daya yang bertindak ke atasnya, tapi bila dalam kes ni kita ada spring. So jadi ini kita akan kaitkan dengan T, iaitu ketegangan tali ataupun dalam bahasa Inggeris sebenarnya ni T ni sebenarnya adalah tension lah, T-E-N-S-I-O-N, tension. Okey, tengok yang seterusnya. Situasi yang kedua apabila kereta bergerak. So, bila kereta bergerak masih lagi sama, kita ada satu daya. Yang pertama sekali, daya ni adalah kita panggil W lah. W adalah weight ataupun berat. Yang mana dipengaruhi oleh graviti lah. Yang mana kita tahu berat kereta tu berapa. Sebagai contoh 80 kilogram. And then darablah dengan pecutan graviti. And then at the same time, kita ada satu daya yang bertindak ke atasnya, kita panggil R. Ada setengah buku dulu kita panggil N. Tindak balas normal. Okay, saya rasa sekarang banyak guna R lah. Okay. Yang seterusnya, objek ni bila bergerak, yang pertama dia kata arah gerakan kereta ke belakang. Sebenarnya walaupun disaja dilukiskan macam ni menunjukkan kereta ni undur ke belakang. Jadi bila daya ke sini, kita ada satu daya lagi kita panggil daya tujah. Okey, daya tujahan enjin. Yang ada setengah kita tulis F lah. F E pun sama, ada boleh juga ataupun T pun boleh. Yang seterusnya selain pada tu kita ada lagi yang belakang. Ni kita panggil friction force ataupun daya geseran. So ada yang tulis F sebagai geseran ataupun ada yang tulis juga FG, ada juga tulis pakai F friction. Okey, sebabnya daya, banyak jenis daya. Okey, daya tujahan boleh buat pakai daya tujahan ataupun boleh pakai daya geseran lah, FG. So yang mana yang menyebabkan, apa yang menyebabkan kereta ni, kalau kita ingat balik apa yang kita belajar sebelum ni, bila kereta ni bergerak ke depan maksudnya FT dia lebih besar daripada FG lah. Daya tujahan dia lebih besar daripada FG. Okey, seterusnya ni kalau tengok lagi sebuah kenderaan ni, buku teks awak ada buku surat 8. Okey, bila bergerak ke depan, so ni kita panggil daya tujahan enjin lah. Okey. So before that kita ada ni, kalau contohnya kita nak assume ni sebagai objek yang kita nak kira nilai yang bertindak ke atasnya sebagai bahan untuk dinilai. Jadi dalam kes ni kita cuba abaikan ni dulu. Kita kira berapa nilai yang ni. Berat trailer yang pertama kita ada W. Okay, boleh pakai W. Yang then kita boleh pakai R untuk garis normal, tindak balas normal. Selain daripada tu, bila objek ni ditarik, okay, first kali kita ada ni daya tarikan ataupun kita boleh T lah, tension Okay, next lagi pada tu kita ada juga daya geseran lah. So ni F lah. Okay, kebanyakan pakai F friction lah ataupun ada yang pakai FG macam tu lah, terpulang depend on situation yang mana awak rasa sesuai. Dan sama juga buku teks awak ni ada buku teks awak daya tujahan bila roket ke atas. Dalam kes ni, so daya yang bertindak atasnya, yang pertama sekali kita ada yang pertama daya graviti lah. Daya graviti W. And then yang ke bawah, and then bila objek tu naik ke atas, kita ada daya tujah lah. Daya tujahan. So boleh kita guna F, E pun boleh, ataupun combustion force FC pun boleh. Okay, selain pada tu, bila benda ni ke atas, ada satu lagi daya, kita boleh kaitkan juga daya rintangan, friction force, F, air resistance, rintangan udara pun boleh. Jadi ada dua daya yang dikenakan sini ke bawah, iaitu rintangan udara dan juga berat. And then yang ke atas satu je, iaitu arah tujahan lah, combustion ataupun setengah kata combustion force lah. Tujahan ataupun dalam kes ni F lah, F ada pakai F je. And then kita boleh consume ataupun FC lah, combustion ataupun FT pun boleh, tujahan. Okay. Yang mana untuk membolehkan dia ke atas, mestilah FT ni lebih besar daripada F friction dan tambah dengan W lah. Okay, ataupun boleh tulis F. F ni pun tak apa friction force ataupun daya geseran angin. Okay. Okay, terus pada situasi yang seterusnya. Okay, ni dalam modul awak. Okay, kita tengok ni. Sama juga dalam buku awak, kalau tak selesai ada dalam buku awak pun ada. Awak boleh tengok muka surat yang ke-9 ke 10 macam tu lah.
Ni cuma dia bagikan dia gunakan kenderaan lah. Okey. So muka surat 9 Okey, so dalam kes ni yang pertama bila awak tengok kereta, kereta bergerak ke depan. Okey, so yang pertama sekali tengok situasi yang pertama dia kata maklumat menunjukkan keadaan kereta. Yang pertama kereta pegun. Kereta pegun jadi dalam kes ni tak ada lah ni. Okey, daya tujuan tak ada, daya seretan pun tak ada. Jadi apa yang ada adalah W dengan R. Okey, and then dalam kes ni W ni mesti sama dengan R. Sebab apa? Tak gerak kan? Kalau W lebih besar daripada R, maksudnya kereta ni akan turun ke bawah. Kalau kalau R lebih besar daripada W, maksudnya kereta ni akan terapung ke atas. Macam tu je. Okey, dalam hal ni pula, hal laju. Bila pegun, hal lajunya kosong, pecutannya kosong, daya paduannya kosong. Okey. Tengok yang seterusnya, sama juga ni. Okey, kereta dalam situasi yang kedua, kereta ni sedang bergerak. Okey, dengan hal laju seragam. Jadi hal laju mestilah lebih besar daripada kosong lah. Ataupun boleh tak sama dengan kosong ataupun lebih besar lah lebih besar atau lebih kecil. Boleh Pecutan. Bila hal laju seragam, pecutannya mestilah kosong. Daya paduan. Okey. Daya paduan berapa? F sama dengan MA. Bila A kosong, F pun sama dengan kosong. Okey, next. Tindak balas yang pertama. Yang kita ada, yang pertama W. Berat. Yang kedua R. Mestilah sama. Tujuan enjin. So, dalam kes ni, bila bergerak dengan hal laju seragam, kes ni adalah T sama dengan F. Okey, T sama dengan F. Ni ada orang pening ni. Yang ni lepas ni dengan situasi yang kedua, yang ketiga ni. T sama dengan F. So dia ada daya tujuan, dia ada daya seretan, tapi daya tujuan sama dengan daya seretan. Sebab apa? Sebabnya A dia sama dengan kosong. Okey, daya ada, dia bergerak dengan macam ibarat macam ni lah. Bila awak pecut, kereta baru start nak bergerak ataupun kereta bergerak. Bila kereta bergerak 80 km per hour. Okey, 80 km per hour, per jam. Lepas tu dia pecut. Kalau pecut bawa awak rasa ke depan sikit kan. Macam itulah situasi dia. Tu maksudnya pecutan. Tapi situasi dia bergerak dengan maintain 80 km per hour tu sebenarnya adalah hal laju seragam yang mana awak tak rasa tergerak ke depan. So sebenarnya badan awak berasa dalam situasi dalam pegun lah. Bukan pegun, dalam bergerak tapi kosong, pecutan kosong. Okay, next. So ni pun sama. Saya padam. So dalam ni pun dah ada jawapan. Kalau awak ada modul boleh salin. Kalau tak awak boleh terus nanti lepas pada ni siap. Cuba selesaikan lah. Okay, next. Okay, situasi yang seterusnya. Bergerak dengan pecutan seragam. Pecutan seragam. Maksudnya ada pecutan. Pecutannya mestilah seragam. Constant lah. Constant. Constant ataupun seragam. Pecutan. Ada pecutan lah. Lebih besar daripada kosong ataupun lebih kecil. Ataupun tulis yang lain. Pecutan seragam. Pecutan dia seragam. Constant C K. Constant. Okay, hal laju. Hal laju pun mestilah tak sama dengan kosong ataupun lebih besar daripada kosong. Daya paduan. Daya paduan, so bila ada pecutan, mestilah ada daya paduan. Daya paduan pun lebih besar daripada kosong ataupun tak sama dengan kosong lah. Okey, situasi ni. So boleh awak tengok. Okey, so dia kata hal laju semakin bertambah. Sebab apa? Ada pecutan kan. Pecutan, hal laju semakin bertambah. So pecutan adalah hal laju semakin bertambah. Dan kita tengok constant pecutan. Apa pecutan? Pecutan mestilah lebih besar daripada kosong ataupun bukan kosong lah. Dan daya paduan pun mestilah bukan kosong. Maksudnya kereta ni bergerak dengan laju pecutan. Pecut dia tambah makin laju lah. Okey. So dalam kes ni W adalah berat, mestilah sama dengan R. Okey, kalau tak mesti dia masuk ke bawah tanah macam tu lah Kalau W lebih berat ataupun dia gerak naik atas macam kapal terbang. Kalau R lebih besar lah. Dalam kes ni W sama dengan R. Tu jahan. So dalam kes ni bila ke depan lebih besar lah. So daya paduan mestilah macam mana nak kira? T tolak dengan F. T tolak dengan Sebagai contoh, kalau daya tujuan dia adalah 100 Newton, daya seretan dia adalah 10 Newton, jadi jumlah daya ataupun daya paduan jumlah daya sama dengan 100 Newton tolak dengan 10 Newton. So awak akan dapat 90 Newton. So ni adalah daya paduan. So setengah buku pakai F je lah. Okay, sebabnya yang lain dia dah tambah simbol F tu sekadar F lah. Okay, boleh Dan ni ada lagi beberapa situasi lain dalam buku teks awak pun sama, kita wakilkan dengan bentuk ni, drone. So dalam kes drone pun sama, bila berada dalam ni, kes ni mestilah sama lah. Okay, jadi kosong lah, pecutannya kosong. Okay, untuk drone, okay, kita ada berat dan daya angkat. Okay, mana pecutannya sama dengan kosong. Dalam kes yang pertama, pecutan sama dengan kosong, daya paduan pun kosong. Okay, berat sama dengan daya angkat. Okay, yang seterusnya. Dalam kes yang kedua, kita pergi kepada bergerak ke atas dengan hal laju seragam. Bila hal laju seragam, pecutannya masih lagi kosong. Daya paduan pun kosong. Berat sama dengan daya angkat. So maksudnya, first kali dia naik ke atas, lepas tu dia maintain ke atas tu. Maintain ke atas, jadi W sama dengan R lah. Setengah pakai R Okay, daya angkat.
Ataupun buku teks awak pakai apa? Kita tengok kalau ada. Ada tak buku teks? Tak ada tulis. Tak ada, tak apa. Okay, next situasi yang seterusnya. Bergerak ke atas dengan suatu pejutan. Maksudnya dia naik ke atas. Okay, semakin naik ke atas. Jadi bila naik ke atas ada suatu pejutan. Maksudnya A ni tak sama dengan kosong ataupun lebih besar daripada kosong. And then daya paduan pun tak boleh sama dengan kosong lah. Okay, lebih besar daripada kosong. And then daya angkat mestilah lebih besar daripada. Sama juga situasi yang seterusnya lah. Sama. Yang terbalik pun sama lah. Jadi kita tengok modul awak tu. Itu saja untuk hari ni. Okay, harap awak faham lah. Okay, tengok modul jap. Okay, ni modul awak. Cuba selesaikan yang ni lah. Okay. Faham elok-elok. Ni tak payah, ni nantilah. So, lepas pada tu kita akan belajar macam mana nak kira sesuatu daya tu. So, untuk hari ni kita belajar kenal pasti dulu daya yang ada. Okay, kalau jet kita panggil daya tujah. Kalau ataupun combustion, daya letupan. Kalau kereta kita ada daya geseran. Kalau kapal terbang ada rintangan angin pada. Kalau kereta pun ada rintangan angin. So, awak kena pasti daya-daya yang ada lah. So, jawab sama juga. Okay, so itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Faham Daya paduan. Daya paduan. Satu objek. Okey, mestilah ada daya yang dikenakan ke atasnya. Kalau berada dekat bidang pegun, maksudnya magnitud sama tapi arah yang bertentangan. Okey, contohnya kalau awak berdiri, so yang pertama graviti kat atas tu adalah normal lah, tindak balas normal. Tindak balas normal ni kadang-kadang kita boleh kaitkan sebab lantai ke macam itulah Lantai tu yang menyebabkan awak maintain normal. Lantai contohnya ni lantai. So ni tindak balas normal supaya awak maintain tegak, kalau tak awak akan tenggelam. Macam itulah konsep lah. Okay, tidak boleh normal. And then selain pada tu kita kena kenal lah beberapa benda kereta. And then adalah tension. Okay, nanti awak belajar. T ataupun tegangan tali. Kita ada F, friction. Kita ada R, tindak balas normal. Okay, daya tujah, combustion, letupan. So ada yang pakai FC. So kadang-kadang tak payah pakai simbol pun awak tulis je daya tujah. Apa boleh, ataupun boleh guna mana-mana simbol yang sesuai. Okay. Yang penting nantilah lepas pada ni kita akan belajar kira. Macam mana nak kira. Berapa ni, berapa T, berapa F, berapa R. So tu kita akan belajar lepas pada ni. Okay, so itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Okay, apa kerja hari ni? Kerja awak hari ni siapkan nota modul yang saya bagi itulah. Kena pasti daya yang ada. Ni, kena pasti daya yang ada. Semua ni, and then kena pasti konsep yang ada ni. Situasi. 3 situasi. Situasi yang pertama, kereta pegun. Situasi yang kedua, kereta bergerak dengan laju seragam. Situasi kereta bergerak dengan pejutan. So, 3 situasi. Sama juga kalau kita kaitkan dengan kapal terbang. Ada tak? Oh, tak ada pun. Nota saya tak ada kapal terbang. Ni. Dengan lift. Lift tak apalah, ni nanti kita akan tengok lagi ni. Sebab ni kita akan kaitkan dengan pengiraan lah ni. So itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih.